Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang tips bagaimana menjawab soalan apakah matlamat hidup anda. Saya mendapat komen daripada saudara Jeff Lee. Selamat pagi tuan, bolehkah tuan share bagaimana menjawab soalan apakah matlamat hidup anda apabila ditanya oleh panel temuduga? Tuan-puan, untuk makluman, lain panel akan bertanya lain soalan. Jadi, tuan-puan kena bersedia dari segi banyak sudut, ya. Kena bersedia bagaimana untuk menjawab soalannya. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya lagi, saya Matthew Barin. Saya ingin berkongsikan tips bagaimana anda menjawab soalan temuduga jika anda ditanyakan apakah matlamat hidup anda. Tuan-puan, dalam temuduga, pastikan anda buat persediaan yang sangat rapi dan juga menyeluruh bagi diri anda. Ini kerana tidak semua akan sampai ke peringkat temuduga. Bila anda sudah sampai ke peringkat temuduga, pastikan anda buat persediaan, buatlah latihan berulang kali dan buat kajian yang rapi. Untuk makluman juga, setiap panel mereka tidak akan tanya soalan yang sama, ya? Dan anda tidak akan boleh jangka soalan yang ditanya oleh panel. Kadang-kadang ada panel yang akan tanya soalan yang lebih formal dan ada juga panel yang akan hanya bersahaja untuk temuduga anda. Sebab ada panel yang kemungkinan mereka sudah mengkaji tentang latar belakang anda, ya, sebab anda juga ada muat naikkan resume anda dalam My Resume untuk grade 29 ke atas, ya, bertaraf diploma dan juga degree. Sekiranya anda ditanyakan soalan tentang apakah matlamat hidup anda, seperti yang dikomen oleh saudara Jeff Lee tersebut. Yang pertama, bekerja secara tetap. Sekiranya anda ditanyakan soalan apakah matlamat hidup anda boleh menjawab sebegini. Terima kasih tuan atas soalan tersebut. Jadi matlamat hidup saya yang pertama adalah sekiranya saya dibagi peluang, saya ingin bekerja secara tetap. Sebab saya ingin mendapatkan pekerjaan yang boleh menjamin masa depan saya dan juga saya dapat memberi sumbangan kepada organisasi kelak. Di sini anda kena sebutkan bahawa anda ingin mendapatkan pekerjaan secara tetap. Sekiranya anda pergi temuduga jawatan yang bertaraf tetap lah, ya. Jadi itu adalah matlamat hidup anda. Anda tidak mahu bekerja di sini sebulan, 2 bulan ataupun bekerja di syarikat ini, di organisasi ini dalam setahun, 2 tahun, lepas tu anda akan diberhentikan kerja. Matlamat hidup anda adalah untuk mendapatkan satu pekerjaan yang tetap. Yang kedua, memberi sumbangan kepada negara, organisasi dan juga masyarakat. Sekiranya anda telah mendapat pekerjaan tetap ini kelak, anda ingin meletakkan matlamat hidup anda, iaitu anda ingin memberi sumbangan kepada negara, organisasi dan juga masyarakat. Ini merupakan matlamat hidup anda sebagai seorang pekerja kelak. Yang ketiga, menjadi pegawai contoh. Dalam hidup anda ingin meletakkan matlamat sebagai seorang pegawai contoh ataupun pekerja contoh. Jadi sekiranya anda ditanyakan soalan apakah matlamat hidup anda, saya tidak akan anda tidak perlu menyatakan 6 tips ini kelak, tapi anda boleh sebut antara 1 ataupun 2 lah, ya. Bila anda ada masa yang cukup, anda boleh nyatakan. Kalau panel masih lagi ingin mendengar, boleh sebutkan ke semua. Jadi, bila anda sudah bekerja kelak, anda akan sentiasa mencari ruang dan peluang untuk menunjukkan ataupun memberi sumbangan yang terbaik, ya, menjadi pekerja yang cemerlang sepanjang masa, ya, bukan sahaja untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi sepanjang tahun, setiap tahun anda menjadi pegawai contoh. Sentiasa jadi sukarela untuk buat kerja, sentiasa jadi proaktif, inovatif, kreatif dan sebagainya. Ini perlu menjadi matlamat hidup anda bila anda menjadi seorang pekerja. Yang keempat, menjadi pekerja yang sentiasa sehat dan fit selalu. Ini yang saya sering kali seru-seru kepada semua. Mungkin tidak semua akan jadi sehat dan fit. Ini disebabkan oleh dari segi gaya hidup kita, ya,
cara pemakanan kita, cara kita menjalankan kehidupan seharian. Jadi sekiranya kita hendak jadi sehat dan fit selalu tu, kita kena menjaga pemakanan kita, menjaga pemikiran kita sentiasa menjadi positif, ya, dan kita menjaga tingkah laku, dan kita sentiasa buat senaman. Kalau tidak sekali seminggu, anda boleh buat setiap hari. Jadi sekiranya anda menjawab soalan apakah matlamat hidup anda, boleh jawab, saya akan berusaha menjadi seorang pegawai ataupun pekerja yang sentiasa sehat dan fit selalu. Yang kelima, menjadi penyelesai masalah. Be a problem solver. Ini juga menjadi matlamat hidup anda. Tidak kisahlah semasa anda bekerja kelak, ataupun bila anda berada di tempat awam dan sebagainya, anda akan menjadi seorang yang menjadi penyelesai masalah, bukannya pembawa masalah. Bila anda bekerja dengan organisasi anda kelak, dengan rakan sekerja, dengan ketua dan sebagainya, matlamat hidup anda adalah menjadi penyelesai masalah. Anda akan mencari ruang untuk membantu orang menyelesaikan masalah. Bila ketua memberi arahan kepada kita, pastikan kerja ataupun arahan tersebut dilaksanakan dan tugasan diselesaikan ikut masa yang ditetapkan. Jadi ini merupakan satu matlamat hidup yang amat penting lah. Bukan sahaja semasa anda diberi kerja, tapi bila anda dah diberi kerja kelak, anda pastikan anda buat yang terbaik untuk menjadi penyelesai masalah. Yang keenam, menjadi pekerja yang sentiasa berjaya. Ini juga merupakan matlamat hidup anda. Sekiranya anda diberi peluang untuk bekerja, anda pastikan anda akan jadi seorang pekerja yang sentiasa berjaya. Berjaya maksudnya anda berjaya menyelesaikan projek, berjaya menyelesaikan tugasan yang diberi oleh ketua, dan anda juga sentiasa berjaya dalam hidup anda. Anda berjaya untuk mencapai tahap-tahap yang telah anda tetapkan. Contohnya anda menyambung pelajaran, anda berjaya dalam menyambung pelajaran. Anda diberi tugasan sebagai ketua unit, anda diberi tugasan sebagai bekerja dalam unit ini, dalam organisasi ini, anda akan sentiasa berjaya. Maksudnya di sini anda akan sentiasa membawa organisasi anda ke satu peringkat. Anda sentiasa berjaya menyelesaikan tugas-tugasan yang diberi. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah merungkaikan 6 perkara yang perlu anda jawab sekiranya anda ditanyakan soalan apakah matlamat hidup anda. Jadi cara untuk anda menjawab itu anda boleh olahlah, ikut kehendak ataupun kebolehan anda bercakap. Saya boleh rungkaikan banyak lagi, tapi durasi video ini akan terlalu panjang. Jadi saya ringkaskan dan saya bagi 6 sahaja. Jadi saya berharap tuan-puan dapat buat persediaan dan buatlah latihan bagaimana anda bercakap untuk menghadapi soalan-soalan jika anda ditanya soalan sedemikian. Terima kasih kepada saudara Jeff Lee dan terima kasih kepada semua kerana sudi menonton video ini. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.